Alhamdulillah, itu dia video majlis pelancaran pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia 2021 hingga 2030, dan pastinya menjadi satu harapan yang tinggi kepada kita untuk melihat industri buluh ini terus menjadi satu industri yang terkemuka di persada dunia, insya-Allah. So kepada semua, selepas ini kita akan terus bersama dalam forum yang mana forum yang kita bawakan pada hari ini akan mengupas tajuk yang sangat menarik, iaitu melestarikan industri buluh Malaysia, di mana kita akan tampilkan panel-panel jemputan yang sangat-sangat orang kata berkredibiliti dalam bidang masing-masing. Tapi sebelum itu kita nak ambil gambar terlebih dahulu. Kita nak ambil gambar terlebih dahulu, boleh? Kepada tuan admin kita nak bergambar untuk kita punya simpanan. So kepada semua yang berada di dalam room ini, boleh buka kamera anda untuk kita snapshot screen. Kalau sebelum ini kita buat group foto, tapi dalam program dalam alam maya seperti ini, inilah yang akan menjadi simpanan kita. Okey, so insyaAllah yang mana ada bersama dengan kita, kita akan screenshot iaitu panelis kita yang ada bersama untuk bersama-sama untuk kita sesi bergambar kita pada hari ini. Okey, admin kita dah maklumkan kepada saya yang kita dah pun snapshot screen dan selesai. Alright, so kita akan terus kepada forum kita, di mana forum yang bertajuk melestarikan industri buluh di Malaysia. Oleh itu kita nak persilakan untuk bersama dengan kita moderator yang akan bersama menjadi orang yang mengetuai kita punya forum pada hari ini, iaitu yang berusaha Tuan Haji Mapatan, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIV. Silakan Tuan Haji, dan juga kita ingin mempersilakan para ahli panel kita yang akan turut bersama dalam forum kita pada hari ini, itu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Zahri bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Dan seterusnya kita persilakan Yang Berusaha Dr. Ismail bin Haji Parlan, Ketua Pengarah Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Yang seterusnya kita persilakan juga Tuan Haji Hashim bin Haji Bojet daripada Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak. Dan seterusnya kita persilakan Yang Berusaha Dr. Nurul Hisham Hamid, Pensyarakanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar. Dan juga seterusnya kita persilakan Yang berbahagia Datuk Dr. Mazalina Mansor, Presiden Malaysian Bamboo Society, yang juga akan bersama. Dan kita ada seorang moderator iaitu Tuan KP kita, dan juga 5 panelis yang sangat-sangat mantap untuk berkongsi tentang tajuk melestarikan industri buluh di Malaysia pada hari ini. Oleh tanpa melengahkan masa, saya persilahkan floor ini kepada Tuan KP kita untuk memulakan acara. Dipersilakan. Terima kasih Encik Ashraf dengan introduction tadi tentang forum yang kita akan adakan pada pagi ini, iaitu Forum Kelestarian Industri Buluh Malaysia 2021 sempena sambutan Hari Buluh Sedunia. Jadi pada untuk makluman, kita ini forum kedua lah sebenarnya. Kita pada 18 hari bulan hari itu MBS juga telah mengadakan satu webinar ataupun forum yang bertajuk Melentur Buluh dari Rebungnya. Jadi tuan-tuan, seperti yang disebut oleh Ashraf tadi, kita ada 5 ahli panel yang semua orang-orang kuat dalam industri perkayuan dan juga buluh di negara kita. Yang mungkin saya baca dulu profil setiap panelis yang kita jemput pada pagi ini. Pertamanya kita ada Datuk Haji Zahri bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Dan beliau secara umumnya mula berkhidmat dengan JPSM pada 19 Ogos 1991. Dan beliau merupakan pemegang diploma perhutanan, dia grad pada tahun 1987. Lepas tu Bachelor Perhutanan pada tahun 1991 dan juga Master Sains Pengurusan Hutan pada tahun 2005. Dan secara umumnya di JPSM beliau bertanggungjawab untuk perancangan hutan, pengurusan sumber hutan, silviculture hutan, pemeliharaan biologi hutan, forest eco park dan hutan taman negeri, serta isu-isu perhutanan antarabangsa serta peradangan dan perlindungan hutan.
Dan panelis yang kedua kita pada pagi ini kita ada Dr. Ismail bin Adi Falan, iaitu Ketua Pengarah Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia PRIM, dan beliau merupakan pemegang ijazah sarjana dan sarjana muda pengurusan hutan dari UPM, dan selanjutnya beliau meneruskan pengajian PhD beliau di UKM dalam bidang ekologi. Dan beliau telah mula berkhidmat dengan PRIM sejak tahun 1996 sebagai pegawai penyelidik, dan bidang kajiannya banyak tertumpu kepada ekosistem hutan paya gambut yang meliputi aspek pemulihan hutan, reduce impact logging, RIL, ekologi, kebakaran hutan dan juga pengurusan serta pelindungan ekosistem wetland. Orang PRIM biasanya dia banyak membuat penerbitan, jadi Dr. Ismail telah mengeluarkan 200 penerbitan kertas kajian, termasuklah menghasilkan 20 buku. Dan selanjutnya kita ada Tuan Haji Hashim bin Haji Wajid, Pegawai Besar Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (STIDC). Beliau memperolehi ijazah sarjana muda pengurusan pentadbiran dari UKM pada tahun 1986 dan seterusnya melanjutkan pengajian sarjana pengurusan pentadbiran di US pada tahun 2001. Jadi banyak jawatan beliau lah sebagai pengurusi eksekutif Pustaka Kapital Sdn Bhd, pengarah eksekutif di Pelabuhan Bersepadu Tanjung Manis, pengurusi Sarawak Planted Forest, pengurusi Tanjung Manis Development Sdn Bhd, Senari Port Sdn Bhd serta juga pengarah di Senari Sinergi Sdn Bhd. Jadi Tuan Haji Hashim ini merupakan orang bertanggungjawab lah dalam pembangunan industri kayu ataupun dan juga buloh di Sarawak. Selanjutnya kita ada Dr. Nurul Hisham bin Amir daripada Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM. Dulu Fakulti Perhutanan diwujud sendiri kan, sekarang dah bergabung dengan Fakulti Perhutanan dan juga Alam Sekitar digabungkan sekali. Jadi Dr. Nurul Hisham ni merupakan pensyarah kanan di Fakulti berkenaan. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang biokomposit dan juga hasil hutan bukan kayu. Beliau mula berkhidmat sebagai pensyarah pada tahun 2010 dan pernah juga berkhidmat di PRIM pada tahun 2001 hingga 2006. Dan sama juga macam PRIM, UPM juga terlibat dalam banyak penerbitan. Beliau telah terlibat lebih daripada 30 penerbitan, 2 paten dan 1 hak cipta. Dan juga banyak menjalankan projek-projek pendidikan di UPM. Dan selanjutnya kita ada panelis kita yang tak asing lagi, Datuk Dr. Haja Mazlina Adi Mansur. Sekarang adalah Presiden Malaysian Bamboo Society sejak tahun 2019 dan beliau sebenarnya baru bersara sebagai Timbalan Ketua Pengarah R&D PRIM setelah bertugas selama 33 tahun dalam bidang khususan adalah dalam biji benih serta biobanks konservasi hutan tropika. Jadi beliau telah banyak membuat penerbitan. Tadi kalau Dr. Ismail ada 200, Datuk Dr. Haja Mazlina ada 320 penulisan. Dan saya percaya jugalah Dr. Ismail juga sebelum pension nanti boleh cubalah mengatasi Datuk Dr. Mazlina sebanyak 320 penerbitan. Jadi tuan-tuan, tajuk kita, forum kita pada pagi ini adalah kelestarian industri buloh di Malaysia. Jadi untuk round yang pertama ni, saya ingin mengajukan, oleh kerana semua kita punya panelis ni adalah orang-orang penting di berkaitan dengan polisi lah. Sebenarnya kan orang-orang penting berkaitan dengan polisi JPSM, STIDC dan juga PRIM dan sebagainya. Jadi mungkin orang pertama ni saya ingin bertanya tentang perkara yang berkaitan dengan ada sedikit dengan polisi lah. Okay, saya tunjukkan dulu kepada Lembaga Datuk Haji Zari bin Ibrahim, TKP Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kalau Datuk boleh jelaskanlah Datuk apa polisi terkini berkaitan pembangunan industri buloh yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Perhutanan
seperti yang digariskan dalam Dasar Perhutanan Negara. Kita ada Dasar Perhutanan Negara yang baru. Mungkin dalam dasar berkenaan ada highlight tentang industri buruh ataupun peladangan buruh. Jadi saya jemput Yang Berhormat Datuk Haji Zahri. Okay, terima kasih Tuan Haji Mahfar bin Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya nampak yang bahagia Datuk Kesyu, Datuk Rawi ada bersama. So, selamat pagi. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Haji Mahfar bin Haddad. Pertamanya saya dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan pihak penganjur kepada JPSM dalam forum ini dan juga untuk meraihkan World Bamboo Day 2021. Dan saya ucap tahniah kepada Kementerian MPIC dan MTIB yang terus-menerus menyumbang kepada industri buruh di negara kita. So sebelum kita pergi kepada forum tentang melestari buruh, kita ingin juga mengetahui tentang apakah landasan dan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan tentang industri buruh. So saya lebih quote kepada Dasar Perhutanan Malaysia yang telah dilancarkan pada 21 Mac 2021, di mana dasar ini telah pun bersama dengan pihak FRIM dan KEXA, dan yang paling penting dasar ini telah dapat menggabungkan antara 3 wilayah, iaitu wilayah Semenanjung Malaysia, wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak. So ini satu dasar yang konkret, komprehensif dan seragam dalam mengiktirafkan kawasan hutan sebagai khazanah warisan hutan negara. So ini adalah asas utama dalam Dasar Perhutanan Malaysia. So dalam konteks industri buruh kita lihat kepada beberapa trust. Pertamanya trust yang keempat dalam Dasar Perhutanan Semenanjung Malaysia menyatakan bahawa aspek kesejahteraan ekonomi dan kesinambungan industri sebagai asas dalam trust ni. So dalam trust 4 ni terdapat 2 strategi. Pertama, strategi untuk melestarikan penghasilan keluaran hutan merangkumi kayu dan bukan kayu. So bila kita boleh consider buruh ini adalah satu hasil bukan kayu. Yang seterusnya adalah strategi 5. Strategi 5 mengatakan bahawa menggalakkan pembangunan ladang hutan untuk pengeluaran kayu dan bukan kayu. Ini adalah satu dasar yang clear dan jelas yang mengambil semua aspek dalam industri buruh dan hutan ini. Jadi walau bagaimanapun sebagai langkah berhati-hati dan komitmen kita dengan pihak antarabangsa dan juga ekosistem dan ekologi dan sebagainya dalam Convention of Biodiversity Ramsar CITES. So pihak pengurusan tertinggi telah membuat, JPSM telah membuat beberapa ketetapan dalam melihat pada sumber buruh ini. Pertamanya kita kena lihat bahawa sumber buruh boleh dihasilkan melalui pertama pengusahalan buruh asli daripada kawasan hutan HSK dan juga peladangan hutan. So jadi bagi pengusahalan hutan, kita lihat dalam National Forest Inventory, kita ada lebih kurang 93.7 juta rumpun pokok buruh di negara kita, di Semenanjung Malaysia. Ini adalah satu sumber yang berpotensi untuk dikeluarkan. Cuma sekarang ini pihak jabatan telah mengeluarkan satu garis panduan, iaitu untuk memastikan bahawa pengusahalan buruh adalah secara lestari yang berkekalan dan mengambil kira faktor-faktor sosio-ekonomi dan environment. So, jadi pada awal tahun ini kita akan lancarkan ataupun kita akan kuatkuasakan garis panduan ini untuk diguna pakai oleh pihak industri ataupun pihak-pihak yang berminat dalam untuk mengambil hasil-hasil buruh dan kawasan kekal. Bagi aspek yang kedua, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia tidak membenarkan lagi penubuhan ladang hutan dalam kawasan HSK, walaupun ladang buruh boleh ditubuhkan di kawasan-kawasan di luar HSK. Sementara itu, bagi memastikan bahawa penanaman ladang hutan di HSK dapat diputuskan, beberapa kajian-kajian petak perlu ditubuhkan di seluruh Semenanjung Malaysia, terutamanya seperti mana yang disebut oleh Yang Maha Menteri tadi, model ladang buruh di Terengganu yang telah dibangunkan oleh MTIB bersama pihak FRIM dan juga agensi pendidikan.
So di sini kita akan dapat memahami bagaimana tanaman buluh ini kesannya, implikasinya terhadap environment, terhadap spesies richness kita dan juga lain-lain perkara berkaitan dengan ekologi, climate change dan sebagainya. Jadi saya ingat itu sebagai permulaan Tuan Haji Muhammad Mahfal tentang kedudukan dasar dan juga hala tuju dan juga penanda aras pelaksanaan industri buluh di Semenanjung Malaysia. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Datuk Zabi dengan penjelasan overview apa yang terkandung dalam dasar perhutanan negara mengenai macam mana nak melestarikan sumber buluh daripada hutan asli dan juga dalam strategi 5 ada disebut juga pembangunan ladang hutan. Jadi mungkin penerangan daripada Datuk tadi amat penting untuk makluman kepada mereka-mereka pelabur-pelabur yang terlibat dalam yang ingin berkecimpung dalam peladangan buluh di negara kita. Okay, selanjutnya saya pergi kepada Dr. Ismail Talan, Ketua Pengarah PRIM. Seperti yang Dr. Ismail dan kita sedia maklumlah, PRIM ini tidak asing lagi lah dalam pendidikan berkaitan dengan industri buluh sejak awal tahun 70-an lagi. Kalau kita ingat, mantan Ketua Pengarah PRIM Datuk Latif dulu juga memanglah mereka yang berkecimpung dalam industri buluh, pendidikan mengenai buluh pada awal-awal pelibatan beliau di PRIM dulu kan. Jadi boleh Dr. Ismail gariskan apakah alur tuju berkaitan R&D bagi mendukung pembangunan industri buluh di Malaysia. Jadi mungkin Dr. Ismail boleh bagi juga overview R&D dalam upstream dan juga downstream yang berkaitan dengan industri buluh. Sila Dr. Ismail. Baik, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Tuan Haji Mahfal, Ketua Pengarah MTIB. Assalamualaikum, salam hormat, dihormat, ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan, semua peserta Forum Industri Buluh pada pagi ini. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak MPIC dan juga pihak MTIB yang tidak pernah gagal untuk mengadakan sambutan Hari Buluh Sedunia pada 18 September sebenarnya, jadi telah bermula pada Sabtu yang lepas. Jadi seperti yang seperti dinyatakan oleh Tuan Haji Mahfal, bidang saya bukannya buluh, saya adalah bidang dari segi pemulihan hutan paya gambut ataupun hutan pencah di negara kita. Tapi oleh kerana saya fikir ini adalah forum yang penting, setelah ambil inisiatif sebagai Ketua Pengarah PRIM yang baru dilantik sebenarnya baru tahun ini. Jadi saya amat teruja untuk sama-sama menyambut Hari Buluh Antarabangsa pada kali ini. Dan tentulah saya dapat bantuanlah daripada para saya yang semuanya pakar dalam bidang berkaitan dengan buluh di peringkat huluan dan juga hiliran, dan saya sentuh sekejap lagi. Untuk makluman semua juga, mungkin bolehlah saya sentuh sedikit berkenaan buluh secara umum. Buluh rupanya adalah keluarga rumput. Jadi sebab tu untuk kempen tanaman 100 juta tanam pokok yang ditarik oleh pihak Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, buluh tidak termasuk dalam kategori ataupun dalam pokok ataupun spesies yang kita ambil kerana ia bukan kategori pokok. Tapi kita maklum buluh banyak peranan yang besar di segi ekonomi seperti yang dikatakan oleh Yang Pertama Menteri tadi, dan juga berperanan besar juga dalam perubahan iklim, mampu untuk menghasilkan kira-kira 30% oksigen dan 40% lebih penyerapan karbon dioksida berbanding dengan pokok. Itulah buluh yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Berbalik pada soalan Tuan Pengarah MTB tadi, betul kita di PRIM, kita bahagikan pendidikan buluh pada dua peringkat huluan, upstream, dan peringkat hiliran, downstream. Jadi kita ada tiga bahagian besar, bahagian pendidikan di PRIM yang terlibat dalam R&D buluh, iaitu bahagian perhutanan alam sekitar, bahagian bioteknologi perhutanan, dan juga bahagian keluar hutan. Yang akan saya terangkanlah. Kita maklum buluh, begitu istimewanya buluh, ia boleh dituai 3 ke 5 tahun. Ya, malah kalau terhubung dalam sekitar bulan saja kita boleh tuai. Jadi di PRIM, di peringkat huluan, apa yang boleh saya kongsikan adalah kita membuat kajian rawatan silviculture. Silviculture ini adalah rawatan penanaman buluh. Terutamanya sekarang ini buluh serantan yang telah diurus secara peladangan bagi batang dan juga rebung. Saya
gembira tadi dinyatakan oleh YB Menteri ada kira-kira 200 lebih ribu hektar hanya di Semenanjung lah, Ladang Buluh. Jadi berkait dengan apa dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk Zahari tadi, buluh-buluh memang tidak ditanam di dalam kawasan hutan vertikal, tapi ditanam di luar. Walaupun lebih daripada 200,000 pokok ladang telah ada, ladang buluh telah ada yang hanya menyokong kepada industri buluh itu sendiri. Di frame juga di peringkat buluan kita dikaitkan berkenaan dengan pembajaan dan juga kaedah-kaedah menghasilkan benih buluh. Kita tahu kita boleh gunakan buluh adalah jenis rhizome, kita boleh dapat daripada rumpun, tapi itu makin panjang dan jumlah yang agak terhad. Di frame kita ada kepakaran dari segi tissue culture. Tapi setakat ini kita hanya berjaya dengan buluh beting. Kita ada 13 buluh komersial sebenarnya di negara kita, yang tapi telah dipilih 5 lah oleh MTIB sebagai buluh ladang. Dan kita hanya berjaya setakat ini menghasilkan tissue culture protokol dia untuk buluh beting. Setiap spesies ada protokol yang berbeza untuk maklumat tuan dan perempuan. Dan Datuk saya katakan tadi, kami memang ada bersama dengan pihak JPSM di tingkat huluan untuk mengadakan latihan berkaitan dengan inventory dan juga berkaitan dengan buluh lah dengan pihak JPSM. Dan banyak kajian tanaman di kawasan terusut. Buluh salah satu kriteria yang kita boleh guna pakai adalah upaya untuk memulihkan kawasan terusut. Seperti kita ada projek di Payung Indah, wetland di Dengkil, ada projek di tebing Sungai Cini, di Tasik Cini. Kita ada projek penanaman pokok buluh di Tasik Cini bersama dengan Jabatan Hutan Negeri Pahang. Di samping itu kita ada bersama dengan pihak FGV, Kata, Perkasa, STDC Sarawak tadi dan juga Syarikat Layan Jeneral dalam perkara berkaitan dengan buluh seperti penumbuhan, pendidikan dan juga perusahaan tapak semayan. Sebenarnya saya ada gambar-gambar nak berkongsi dengan ahli-ahli apa ni peserta, tetapi tak apa, dan nanti saya boleh kongsikan slide saya lah di akhir kepada peserta untuk dikongsikan. Sikit lagi berkenaan dengan hiliran tadi huluan. Jadi hiliran pula iaitu dari segi penggunaan bahan-bahan buluh. Walaupun kajian tentang buluh telah lama berjalan, dia tengah tadi kalau ikut kami kita tahun 80-an lah, Tuan Moderator, kita ada rekod dari segi pendidikan diajarkan oleh pihak frame, terutama dari segi penggunaan bahan-bahan buluh di peringkat hiliran. Yang kita yakin dan maklum bahawa buluh adalah salah satu bahan penting sebagai alternatif kepada kayu. Kerana sumber kayu daripada hutan asli dan juga hutan ladang agak terhad, jadi buluh boleh memainkan peranan besar dalam sebagai salah satu alternatif kepada kayu. Selain pada projek-projek di dalam peringkat negara, kita ada beberapa projek melibatkan bersama dengan pihak antarabangsa daripada USA, daripada Australia dan juga daripada China. Kerana buluh kalau kita tahu di luar negara, terutama China dan Indo-China memang menggunakan buluh secara besar-besaran. Kalau saya boleh kongsi, malah di negara Filipina pernah selalu diserang taufan, lebih 20 kali taufan setahun, penggunaan buluh begitu besar sekali. Dan kerajaan Filipina sebagai contoh memberi galakan dan memberi bantuan kewangan lah kepada industri buluh di sana. Dan buluh dipercaya dapat mengatasi atau mengurangkan kesan taufan kepada negara Filipina. Kemudian juga kita membangun produk-produk yang kita panggil master community, yang mana dapat dipelajari dengan mudah dan kos yang efektif. Jadi itu ringkas yang boleh saya katakan. Kalau ada minat kita boleh berjalan juga di frame. Di situ kita di frame kita ada satu galeri. Kita panggil galeri Buluh dan Palma. Kita buka pada tahun 2014 sebenarnya dan merupakan Malaysia Book of Record kerana galeri buluh pertama yang ada di Malaysia. Kita ada lebih 21 spesies buluh. Kalau pada 13 spesies yang komersial, ada 21 spesies yang kita pamerkan. Jadi kita jemputlah semua peserta yang saya percaya yang hadir pada forum pada pagi ini, mereka terlibat dengan industri buluh. Jika belum tahu atau tidak pernah hadir, saya selalu pengarah frame, kita jemput tuan-tuan perempuan untuk hadir dan kita berbincang bersama projek-projek dengan anda semua. Saya itu saja Tuan Haji, Tuan Haji Bapa untuk proses yang pertama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ismail dengan penerangan berkaitan dengan aktiviti R&D yang dibuat oleh frame sama ada upstream dan juga hiliran. Dan nanti kita akan pergi lagi pada Dr. Ismail untuk kita tahu dengan lebih detail lagi lah tentang R&D yang dibuat oleh frame. Dan mungkin juga lah nanti Doktor kita akan tubuh jawatankuasa pelan tindakan industri kayu ni, industri buluh ni untuk kita list out apa
R&D yang patut kita lakukanlah untuk membantu pembangunan industri buluh di negara kita. Selanjutnya mungkin kita pergi kepada rakan kita daripada Sarawak, Tuan Haji Hashim, Pengurus Besar STIDC. Kalau Tuan Haji boleh terangkan, Tuan Haji, apakah perancangan pusaka dalam rangka pembangunan industri buluh bersepadu di Sarawak? Seperti yang disebut oleh Menteri, Yang Menteri tadi, kalau ikutkan sumber buluh, lebih 40% dapat di Sarawak, 33% di semenanjung Malaysia dan selebihnya di Sabah. Jadi kalau ikut sumber di Sarawak memang banyaklah berbanding dengan dua region yang lain. Jadi mungkin Tuan Haji boleh terangkan apakah perancangan Sarawak dalam isu pembangunan industri buluh ini. Silakan Tuan Haji. Okay, terima kasih Tuan Haji Mahfud, Ketua Pengarah MTIB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bagi pihak STIDC kepada MTIB kerana menjemput STIDC ataupun pusaka untuk berkongsi aspirasi berhubung dengan pembangunan industri buluh di negeri Sarawak. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah di atas pelancaran Hari Buluh Sedunia Malaysia yang dianjurkan oleh MTIB. Berhubung dengan perancangan kita di Sarawak untuk industri buluh, kita telah memulakan inisiatif kita pada tahun 2018 dan pada tahun tersebut kita telah mengadakan satu MOU dengan syarikat industri perkayuan untuk terlibat di dalam pembangunan industri buluh. Dan selepas itu pada tahun 2019, lanjutan daripada pelancaran tersebut, kita telah membuat satu rangka pembangunan industri buluh di negeri Sarawak. Dan ini merupakan sebagai garis panduan untuk kita membangun industri buluh di negeri Sarawak. Dan dengan komitmen dan sokongan Kerajaan Negeri Sarawak untuk kita membangun industri buluh ini, kerajaan telah komited dengan penubuhan Sarawak Bambu Jawatankuasa Pemandu, dan kita juga telah menubuhkan Sarawak Bambu Technical Committee bagi tujuan pembangunan industri buluh ini. Dan secara ringkasnya kita telah membangun 8 strategi seperti mana yang telah dibentangkan oleh Ketua Pengarah MTIB tadi. Kita juga melihat sumber pembangunan sumber bambu ini sangat penting, di mana salah satu daripada potensi yang ada, Sarawak sendiri mempunyai kawasan yang luas untuk kita melihat bambu yang sedia ada di hutan. Dan untuk memantapkan pengeluaran buluh itu nanti, maka kita akan membangun ladang buluh secara komersial dengan kerjasama dengan pihak industri, dan juga membangun ladang buluh di peringkat komuniti. Dan yang kedua, kita juga melihat pemasaran agak satu yang penting, dan ini juga kita melihat strategi yang sangat penting untuk kita bangun bagi membolehkan produk nanti dapat dipasarkan di dalam dan juga di luar negara. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga ialah untuk mengadaptasikan teknologi yang sesuai untuk kita komersialkan produk-produk buluh kita nanti. Dan ini adalah untuk kita mengeluarkan buluh yang berkualiti dengan teknologi yang tinggi. Dan yang keempat, sesungguhnya penyelidikan dan pembangunan merupakan satu perkara yang penting sebagai tulang belakang untuk kita membangun potensi buluh yang ada, untuk kita mengeluarkan produk-produk yang sesuai untuk kita
komersialkan di peringkat dalam negeri ataupun luar negara. Dan R&D ini kita laksanakan dengan kerjasama institusi-institusi pengajian tinggi yang ada di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Dan kita juga melihat kolaborasi R&D ini tidak saja terbatas di dalam negara, tetapi juga kita melihat peluang-peluang untuk kita berkolaborasi dengan pihak di luar negara untuk R&D. Dan seterusnya yang kelima, kita juga ingin membangun industri berasaskan buluh secara lestari. So kita perlu melihat satu pendekatan yang membolehkan industri ini akan berterusan dalam menyumbang kepada sosioekonomi negeri kita. Dan seterusnya membangun kapasiti. Sebenarnya industri buluh di negara kita masih lagi di peringkat awalan. Jadi kita banyak perlu belajar daripada negara-negara seperti China dan juga Taiwan. So yang ini kita akan melihat bagaimana kita dapat meningkatkan keupayaan capacity building kita di peringkat agensi dan juga di peringkat industri. Dan seterusnya dari segi tanggungjawab sosial, kita melihat kolaborasi dengan pihak komuniti merupakan salah satu daripada strategi untuk kita mengembangkan industri buluh ini dapat dilaksanakan menyeluruh di seluruh negeri Sarawak, kerana kita faham di negeri kita banyak tanah-tanah adat yang ideal pada masa ini dan kita perlu bangunkan, dan perkara yang dekat dengan komuniti adalah buluh. Jadi salah satu daripada perkara yang berpotensi adalah industri buluh untuk komuniti kita. Dan yang seterusnya, yang ke-8, sebagai strategi kita melihat bagaimana polisi kerajaan pada masa ini dapat dimantapkan dan ke institusi tertentu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam membangun industri perkayuan. Yang ini salah satu daripada strategi yang perlu kita lihat untuk kita memantapkan teamwork kita, pasukan kita, untuk kita melihat bagaimana potensi buluh ini dapat diperkembangkan. Jadi kita juga telah menerima sambutan yang sangat baik di kalangan pemain industri perkayuan kita untuk terlibat di dalam pembangunan ladang buluh untuk tujuan komersial. Dan kerajaan negeri juga telah meluluskan sebagai polisi kerajaan untuk membolehkan buluh sebagai salah satu spesies yang boleh ditanam di dalam lesen ladang hutan. Jadi yang ini salah satu daripada potensi besar di negeri Sarawak, kerana kita tahu sasaran kerajaan negeri untuk menanam 1 juta hektar, dan kita mensasarkan setiap lesen hutan ini dapat menanam 1 hektar. InsyaAllah kita boleh capai 50,000 hektar dalam tahun 2030 nanti, kalau semua committed to plant 1 hektar per license. Kita dah dapat 50 license, kita boleh dapat 50 hektar. Dan seterusnya kita juga melihat tanah NCR ataupun tanah adat juga besar di negeri Sarawak. Dan inilah salah satu daripada sumber yang sesuai kita bangun untuk tujuan meningkatkan taraf ekonomi penduduk tempatan kita nanti. Dan kita mensasarkan sebagai permulaan untuk 2022 hingga 2030, 200 projek komuniti dapat dilaksanakan dengan mensasarkan 2,000 hektar ladang buluh untuk tujuan ini. Jadi dari segi industri yang akan kita bangun untuk tujuan komersial ini adalah salah satu daripadanya engineered wood. Jadi papan panel buluh yang sesuai untuk kita bangunkan bagi kita memberi peluang untuk industri perabot menggunakan
engineered wood ini sebagai salah satu bahan mentah untuk membangun produk buluh, perabot daripada buluh. Yang kedua, untuk kita membangun produk-produk seperti arang buluh, biochar dan juga cakul, dan untuk kita membangun value added produk daripada cakul ini kepada activated carbon dan juga pharmaceutical dan kosmetik. Dan kosmetik ini kita telah melaksanakan kolaborasi dengan pihak institusi pengajian tinggi, yang di mana pemain industri sudah terlibat di dalam mengeluarkan produk ini secara kecilan, dan ada potensi untuk kita kembangkan apabila kita membangun bahan mentah itu nanti untuk menyokong perkembangan industri ini pada masa akan datang. Dan juga kita melihat industri tekstil, industri makanan, industri pulpa dan kertas, dan kita juga melihat industri kraftangan. Dan pada masa ini, walaupun kita belum melancarkan pelan buluh kita secara menyeluruh, tetapi pihak kraftangan Sarawak telah terlibat di dalam pengeluaran kraftangan ini, dan hasilnya tidak kurang daripada 30 juta setahun. Ya. Jadi ada peluang untuk kita membangun produk ini nanti. Jadi saya rasa itu saja untuk buat pertama kali ini. Jadi saya serahkan kepada Tuan Haji. Ya. Ya, terima kasih Tuan Haji. Saya Tuan Haji telah terangkan secara terperinci banyak aktiviti-aktiviti yang sedang dan akan dijalankan di Sarawak mengenai industri buluh. Tapi secara umumnya dikata ada 8 strategi di bawah Sarawak Bamboo Technical Committee yang beliau telah uraikan satu persatu tadi. Tapi agak menarik juga kalau tadi satu lesson tadi dapat bangunkan 1 hektar saja, ladang buluh telah dapat menghasilkan lebih kurang 50,000 hektar ladang buluh di Sarawak. Jadi plus dengan sumber asli daripada sumber hutan asli buluh yang memang banyak di Sarawak, jadi mungkin kita nampaklah satu potensi yang besar untuk industri buluh di Sarawak ini jika kita dapat laksanakan semua strategi yang telah digariskan oleh Tuan Haji Hashim tadi. Terima kasih Tuan Haji dengan penerangan yang begitu jelas tadi. Jadi mungkin selanjutnya kita boleh pergi kepada UPM, Doktor, yang secara umumnya lebih kurang sama dengan PRIM dari segi R&D, tapi dari segi capacity building tu mungkin Dr. Nurul Isham bin Hamid boleh terangkan sedikit kan. Ada 7 fakulti pertahanan dan juga alam sekitar dalam isu pengajian buluh dan juga R&D buluh. Sila Doktor. Terima kasih Tuan Haji Mahfar Atan ya. Saya sebenarnya menggantikan dekan saya, Profesor Hazandi, dan juga pengarah Introp, Profesor Kalina, yang tak dapat datang. Tapi atas kapasiti pengalaman saya dalam bidang buluh, sejak tahun 1998 melalui projek European ASEAN Bamboo, dan juga saya terlibat dengan projek Mempaga semasa bekerja di FRIM, dan juga semasa di FRIM saya dihantar oleh Datuk Latif Mahmud untuk berkhusus tentang buluh di China selama 3 bulan. Okey, dan saya continue ini menjalankan pendidikan buluh di UPM. Okey. Untuk jawapan sebagai RU University ni, okey, sebagai salah sebuah research university di Malaysia, so top 100 universiti lah sekarang UPM Fakulti Pertahanan dan Institut Pendidikan Pertahanan Malaysia, Institut Pendidikan Pertahanan Tropika dan Perhutanan Introp, UPM komited untuk melakukan aktiviti pendidikan dan pembangunan berkaitan buluh sejajar dengan pelan tindakan pembangunan buluh negara. Seperti itu lah. Okay. Kami di UPM akan menggunakan niche pendidikan terbaru buluh seperti biokomposit dan tekstil termaju, pembangunan reka bentuk terbaru perabot buluh dan automasi dalam sektor pembuatan buluh. Kami juga akan meningkatkan kemahiran teknologi usahawan buluh dan meningkatkan keefisienan dan daya saing penghilangan buluh laminasi.
atau laminat bambu. Yang ketiga, sebagai hanya satu universiti di Malaysia yang menawarkan kursus hasil bukan kayu, di mana dalam komponen kursus tersebut terdapatnya penyampaian ilmu berkaitan peladangan dan pemprosesan buluh. So kami komited untuk meneruskan kursus hasil hutan bukan kayu FHS 321 yang mempunyai komponen penyampaian ilmu berkaitan sifat-sifat asas buluh, pemprosesan dan pembuatan produk-produk daripada buluh sebagai kursus teras dan juga kursus elektif bagi program Bachelor Sains Teknologi Kayu di Fakulti Perhutanan dan di UPM. Okey. Pada masa akan datang, Fakulti Perhutanan dan Alutsista juga merancang untuk menawarkan kursus peringkat sijil dan diploma pemprosesan produk buluh yang akan ditawarkan kepada orang awam di Malaysia. Walau bagaimanapun, ia memerlukan sokongan dan komitmen kewangan dan fasilitis dari pihak kerajaan dan swasta. Fakulti Perhutanan dan Alutsista juga merancang untuk menubuhkan makmal dan bengkel khusus untuk penyelidikan dan pengembangan produk buluh di Malaysia. Seperti kita tahu, di UPM ni banyak sangat kursus. Kita ada beratus-ratus buah kursus. Jadi, dan kita ada beratus buah lab. Tetapi tidak ada lab khusus untuk produk buluh. So, jadi dari sini saya nampak kita perlunya ada wujudkan satu lab atau makmal pengkhususan untuk buluh. Supaya kami sebagai pendidik boleh membuat konsentrasi lah untuk pendidikan buluh dengan lebih terperinci. Ini bagaimanapun memerlukan sokongan daripada pihak kerajaan dan swasta lah. So Fakulti Perhutanan dan Alutsista juga komited untuk melatih modal insan yang berkualiti tinggi dengan mempromosi dan menarik minat lebih banyak pelajar tempatan dan antarabangsa untuk meneruskan pengajian di peringkat sarjana dan PhD dalam bidang berkaitan dengan buluh. So kita cuba menarik pelajar-pelajar baru supaya berminat untuk buat masters dan PhD dalam bidang berkaitan buluh, especially dengan teknologi-teknologi terbaru lah, biokomposit termaju. Seperti yang Menteri cakap tadi, kita tak boleh nak compare dengan China yang ada berbilion hektar kawasan buluh, dengan kita ni cuma ada berapa 200,000 hektar. Jadi kita memerlukan satu produk khusus yang orang akan tahu, this product bamboo quality from Malaysia. So that's why we need menarik lebih ramai pelajar master dan PhD untuk membuat kajian dalam bidang buluh. So ini saja jawapan saya untuk first round ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nurul. Dengan penerangan aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh UPM, dan kita akan nanti kita akan bincang lebih detail lah tentang apakah kolaborasi yang boleh dibuat dengan UPM. Selanjutnya kita pergi kepada Dr. Datuk Mazalina, Presiden MBS. Mungkin Datuk boleh ceritalah sedikit apa nama tu, kalau ada orang memberi label lah buluh ni sebagai sunset industry. Jadi apakah peranan yang dimainkan oleh MBS dalam perkara ini? Boleh yang bagi Datuk, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Yang Berusaha Ketua Pengarah MTIB Tuan Haji Mahfar, yang berbahagia YB KSU Datuk Ravi, para panelis dan para pendengar sekalian. Soalan tu tadi sebenarnya mungkin ramai yang tahu bahawa pengenalan industri buluh pernah cuba dipelopori pada awal tahun 80-an dulu, tetapi ia tidak begitu menjadi. Maka dilabelkan sebagai sunset industry. Tetapi kita kena ingat ya, after a sunset, a night will fall. It's time for you to rethink over, as tomorrow a new day begins again. Okay, so apa yang sunset ada sunshine-nya. Okay, seperti sifat buluh, kita patut able to bounce back after difficult times. Macam KP Frim cakap tadi, dengan taufan, dengan apa, buluh tu berdiri juga sebab dia membongkok, dia beralun dengan keadaan yang susah. Ya, jadi inilah masanya untuk really bounce back high. Ya, jangan mudah mengalah, fikir resolusi seterusnya. Sebelum saya menjawab
tentang peranan MBS, kita kena tengok ya, YB Menteri pun dah sebut tadi, isu untuk satu-satu industri bermula, selalunya peranan kerajaan sangat penting dalam membeli hala tuju, suasana kondusif dan juga dorongan kepada pemain industri. Kena nyatakan kenapa industri itu penting. Kita dah dengar dah daripada awal tadi ya, para panelis kita bercerita. Untuk industri terus kekal maju, penglibatan semua pihak secara berterusan sehingga terhasilnya sumbangan GDP yang diharapkan berjaya. Okey, jadi setiap industri memerlukan satu rantaian yang lengkap ya, complete cycle of supply chain. Dan ini merupakan perkara utama yang terwujud jika ada supply dan demand. Industri buluh bukan hanya tercerita bila produk dah keluar. Dia kena cerita dari mula biji benih, bercambah di nursery, menghasilkan anak pokok, ditanam di ladang, menghasilkan bahan mentah. Saya fokus kepada construction lah ni ya. Dan bahan produk itu hendaklah memenuhi kehendak pembeli. Produk bernilai tinggi tetapi mampu milik. Tentunya dapat meningkatkan permintaan di pasaran. Jadi kita kena pasti apakah demand di pasaran. Ramai yang kata saya menanam, 4 tahun lagi saya harvest, di mana saya nak jual? Ya, MBS ni mewakili rakyat jelata. Sebab ahli kami dari pelbagai pihak ya. Dari penelitian saya study ya tahun 2020 punya kajian terhadap Malaysia ya, kajian buluh, terdapat 444 jurnal berindeks Scopus. Maknanya jurnal-jurnal yang ada peer review lah ya. 77.5% menyatakan kajian buluh terfokus kepada industri pembangunan. Selebihnya 22.5% merupakan subjek pemakanan, kesihatan dan kecantikan. Itu yang Sarawak dah mula fokus. Bagus Tuan Haji, syabas Tuan Haji Hashim. Okey, jadi jika kita lihat macam ni, jika Malaysia mahu menjadikan buluh sebagai komoditi baharu untuk menjana ekonomi yang stabil, semestinya kena ada supply dan demand yang tinggi. Apa sahaja bahan hijau yang sustainable, mampan seperti buluh, mudah tuai, dia naik balik, rebungnya tambah balik. Memanglah semua pun tahu dia cepat memenuhi bahan bekalan tu. Jadi dia dapat memenuhi pasaran. Dan saya syorkan kerajaan dapat jika boleh ya mensyaratkan semua pembinaan, terutamanya projek-projek pembangunan kerajaan hendaklah menggunakan sekurang-kurangnya 20% bahan daripada buluh hasil tempatan. Di sini menyebabkan rakyat dapat tahu kat mana dia nak jual. Memang ada produk kesihatan, ada produk pemakanan, tapi itu kecil-kecil. Yang besar adalah di dalam pembinaan itu sendiri. So secara tidak langsung, pembinaan beli balik ini dapat completekan cycle tu tadi dan membolehkan industri kekal maju, sustain. Kalau kita tengok kelapa sawit, buah dia dikolek, siapa yang beli? Kalau getah dikolek, siapa beli? Tapi kalau ke buluh dah dikolek, ke mana pergi? Di situ yang kita kena pastikan supaya industri kekal ya, tak ada sunset dan sentiasa sunrise sajalah. Hari ini kita lihat result ya, ekotourism juga memakai bahan dari bahan buluh yang menunjukkan kelainan dan juga keunikan yang menarik perhatian turis ya. Ramai dengan rawatan yang efektif. Inilah frame boleh buat universiti UPM dan juga seni banner yang cantik lagi functional. Buluh adalah bahan binaan hijau lagi unggul yang boleh menepati LEED punya label ya, the green building kind of, membantulah. Jadi MBS sebagai NGO, kami memainkan peranan menurut visi kami iaitu memperkasakan pembangunan buluh dengan memperkukuhkan inovasi dan teknologi melalui RDNC dengan team up lah dengan segala ahli-ahli kami ya, serta meneraju kerana rakyat, kami ni mewakili rakyat jelata sebab mereka adalah yang terlibat, penggiat-penggiat buluh yang terlibat di kalangan saintis, pelajar, usahawan, peladang, pensyarah, arkitek, jurutera pereka dan peminat buluh. Kami sentiasa merangkakan strategi dan telah ada pun strategi untuk memperkasakan pembangunan industri buluh negara melalui jaringan kerjasama. As NGO, ya, kita tak ada funding yang kekal. Jadi kita team up dengan agensi, dengan pihak swasta, pihak kerajaan dalam pelbagai
bidang supaya kita dapat melaksanakan kerjasama ni secara terfokus ya. Tadi YB Menteri ada sebut Malaysia kena keluarkan produk yang memang ini Malaysia. Ini produk Malaysia. Yang itu yang kita kena cari. Apa itu? Jadi kita boleh bincang seterusnya lepas ni. InsyaAllah Tuan Haji. Ya, terima kasih Datuk. Datuk tadi bangkitkan beliau mencadangkan 20% daripada bangunan kerajaan. Contohnya kan mungkin dibuat daripada buloh. Sebenarnya inilah perjuangan kita sebenarnya, bukan sahaja buloh tapi industri perkayuan. Kita juga cuba mencadangkan kepada kerajaan mungkin untuk produk kayu mungkin berapa peratus kan dalam bangunan-bangunan kerajaan. Jadi ini perjuangan yang belum selesai sebenarnya, yang patut diteruskan, diusahakan. Dan oleh kerana menteri kita yang berhormat Datuk Zuraidah ni dulu dapat di KPKT, mungkin kita boleh approach sekali lagi lah. Boleh, saya pasti. Kepada beliau lah untuk menerima kita punya idea ni. Penggunaan buloh dalam industri perbenaran dan juga penggunaan kayu dalam industri perbenaran, mungkin kita boleh buatkan satu polisi untuk bangunan kerajaan, mungkin ada certain portion daripada bahan berkenaan. Mungkin kita akan revisit nanti Datuk perkara ini, MBS dan juga institusi kerajaan yang lain. Okay, terima kasih. Kita habis round pertama. Baik. Jadi sebelum kita pergi pada round kedua, saya buka kepada ahli-ahli peserta semua. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita boleh tengok daripada chat box ni. Macam mana Ashraf boleh bantu saya nak buka macam mana ni? Ada pertanyaan tak? Boleh hadkan. Okay, Tuan Haji, untuk soalan kita ada satu soalan daripada Cik Awang Mentali. Apakah strategi persaingan yang diambil oleh Malaysia untuk mendapat tempat di pasaran global? Okey, terima kasih Cik Awang. Rakan kita daripada Sarawak, STDC. Jadi isu kita macam mana kita nak bersaing di pasaran global. Kalau kita tengoklah sekarang tuan-tuan, saiz pasaran industri buloh global lebih kurang 68.8 bilion US dollar. Dan seperti yang disebut oleh Menteri tadilah, kita punya ekspor baru 8 juta. Jadi terlampau jauh lah kalau kita kata kita nak compete di pasaran berbanding dengan pasaran global tadi kan. Yang kita tahu 68.8 bilion US tadi majoriti adalah dikontribute oleh China dan juga India. Itulah kata perjuangan kita masih jauh lagi, walaupun kita tahu kita telah mempromotkan industri buloh ni semenjak tahun 2012 lagi, sambutan World Bank Budi kan. Tapi dari segi pencapaian industri itu tidak begitu menggalakkan. Walau bagaimanapun, yang paling bagusnya bila kita buat promosi ni, minat semua pihak kepada industri buloh ni adalah amat-amat menggalakkan. Semua pihak, sama ada daripada penyelidik, orang ramai dan sebagainya, berminat dalam industri buloh ni. Jadi tuan-tuan, mungkin dalam pelan tindakan, bukan dalam pelan tindakan industri buloh 2021, 2030 juga, memang kita ada sebut tentang keperluan untuk kita mengkaji macam mana kita satu aspek promosi dan juga pemasaran produk buloh. Jadi mungkin kita kena identify apa produk yang kita nak promotekan, penyertaan dalam pameran antarabangsa dan sebagainya. Itu merupakan strategi yang boleh kita fikirkan. Even Tuan Haji Hashim tadi juga menyebutlah tentang pemasaran itu satu aspek yang penting. Datuk Mazlina menyebut bahawa kalau untuk galakkan pasaran domestik, kalau rata-rata buloh ni banyak digunakan dalam industri perbenaan. Yang lain-lain tu ada tapi tidak begitu banyak. Jadi mungkin jugalah kita perlu kembangkan, menggalakkan macam mana buloh ni dapat digunakan dengan lebih meluas dalam industri perbenaan di negara kita. Tapi antarabangsa tu kita akan teruskan daripada masa ke semasa. Dalam masa yang sama, saya buka juga kepada semua ahli panel kita. Kalau ada tambahan, jawab yang seperti Tuan Awang tanya tadi.
Silakan. Saya nak tambah sikit. Saya dapat maklumat daripada pegawai saya. Tadi Tuan Haji dia tahu buluh ada China dan India. Dia adalah buluh dari negara temperate, dari iklim sejuk lah. Jadi kita perlu berperan besar di sini untuk cuba promosi buluh-buluh daripada negara kita, buluh-buluh tropika. Ya, dia tahu MTAB dah pernah 5 spesies buluh. Itulah kita bersama kena push juga spesies-spesies tempatan ataupun tropika untuk pasaran produk buluh antarabangsa. Ya, terima kasih. Ya, Datuk, sila. Datuk tadi. Tuan Moderator, saya ingin buat sedikit tambahanlah tentang isu tentang persaingan global. So jadi bambu ni juga seperti mana kayu, perkara yang penting dalam memastikan bahawa kita menjuarai persaingan global, kita mesti menjaga mempromosikan bahawa buluh kita adalah buluh yang lestari melalui skim persijilan. So jadi kita harap mungkin di masa hadapan bagi menyaingi buluh-buluh lain di negara pengeluar yang lain, Malaysia akan menghasilkan bambu daripada certified bambu yang diiktiraf dari sudut sustainable forest management dia. So sebenarnya baru ni di Perak ada satu syarikat yang telah mendapat bekalan pasaran dari China yang mensyaratkan bahawa buluh tersebut mestilah diurus, dikeluarkan dari sumber yang lestari dan juga berbekalan lah. So ini satu-satu angle yang patut dilihat oleh pihak kementerian supaya walaupun kita mempunyai produk Malaysian bamboo, but we have a certified Malaysian bamboo to the market, international market lah. Itu pandangan saya lah, Tuan Moderator. Ya, terima kasih Datuk Zari. Sebelum ni, minggu lepas saya ada bincang dengan Cik Siti Syarliza daripada MTCC. Beliau juga menyuarakan pandangan yang sama seperti Datuk Zari beritahu tadi. Mungkin telah sampai masanya lah Encik Zahmat, mungkin kita perlu mengadakan perbincangan dengan MTCC untuk memulakan proses macam mana kita boleh dapat persetujuan dalam peladangan buluh ataupun daripada hutan kita jugalah, macam mana hutan buluh-buluh yang terdapat di hutan asli juga boleh dapat persetujuan. Mungkin ada teknik civil culture dan juga harvesting yang sesuai, mungkin kita akan persetujuan tu mungkin lebih mudah lagi. Bagus Datuk, sebenarnya membangkitkan perkara ni satu isu yang global lah pada masa sekarang. Kalau kita tengok kelapa sawit pun menghadapi isu yang sama, dan juga Getah juga akan membuat dia punya schemes sendiri, persejilan sustainable dia punya produk dia. Dan begitu juga dengan buluh, nanti kita akan cuba usahakan untuk mengadakan perbincangan awal dengan MTCC tentang perkara ini. Okay, saya buka lagi kepada ahli panel kalau ada tambahan. Okey, Tuan Haji, seterusnya soalan daripada Facebook pada Tuan Haji Hashim, Sarawak. Apakah contoh teknologi yang akan ataupun sedang digunakan bagi memperkasakan industri buluh di Sarawak? So, soalan dia, apakah teknologi yang digunakan di Sarawak bagi memperkasakan industri buluh di Sarawak khususnya? Ini soalan kepada Tuan Haji Hashim. Okey. Pada masa ini kita masih lagi di peringkat awal pembangunan industri buluh dan sudah pasti kita perlu melihat negara-negara yang sudah maju di dalam pengeluaran produk buluh. Salah satu daripadanya ialah China dan juga Taiwan. Jadi kita juga telah membuat peninjauan di China, especially di Anji, untuk melihat bagaimana mereka mengeluarkan produk buluh yang bermutu tinggi untuk pasaran ekspor. Jadi salah satu daripada usaha kita perlu banyak buat pemerhatian di peringkat luar negara. Jadi kita belajar daripada apa yang mereka telah laksanakan. Dan teknologi ini is available di dalam pasaran. So just matter of kita dapatkan maklumat. Dan salah satu lagi daripada usaha kita buat peninjauan teknologi ini, kita juga telah berkolaborasi dengan
pihak Italian Trade Council untuk mendapatkan teknologi yang sesuai untuk pengeluaran barangan tekstil. Alhamdulillah kita telah bertemu dengan teknologi tersebut yang digunakan oleh UTHM pada masa ini. So untuk pengeluaran tekstil. Dan satu lagi yang sedang kita usahakan ialah untuk pengeluaran produk untuk water filter dan air filter. Yang ini kita melihat China ataupun Jepun dan Korea di antara negara sebagai yang telah maju dalam teknologi water filter ataupun air filter ini. So kita perlu melihat kolaborasi dengan negara-negara yang sudah maju ni. Ya. Dan saya ingin menyentuh tentang certified bamboo plantation. Jadi Sarawak pun dalam usaha untuk membangun ladang buluh yang dipersijilkan. Because we know that NGOs di luar sana sedang memerhati kita. So every time we do kita nak buat sesuatu untuk hutan kita, kita dicabar dengan pensijilan. So sebelum kita terlibat di dalam pengkomersialan produk buluh dan juga ladang buluh secara komersial, we must make sure that our bamboo plantation is certified. Itu daripada saya, Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji dengan jawapan tadi dan juga statement yang terakhir tadilah bersetuju seperti yang Datuk Zari cadangkanlah untuk kita bangunkan persijilan ladang buluh kita dan juga mungkin persijilan hutan buluh di sumber asli kita. InsyaAllah nanti kita akan saya sokong itu. Kita memang perlu tu. Ya. Kita akan further discuss tentang isu persijilan nanti pada masa akan datang. InsyaAllah. Okey, selanjutnya ada lagi soalan? Ada lagi satu soalan daripada resiter ni, daripada dia tanya adakah buluh boleh diproses menjadi kertas. Ni soalan daripada student UPM. Bukan student daripada UPM, daripada Jabatan Hutan. Jadi kita minta UPM lah untuk jawab. Okey, mungkin Dr. Nurul boleh jawab soalan ni. Soalannya adakah buluh boleh diproses menjadi kertas? Mungkin jawapan layman boleh, tapi kita perlu saintis yang menjawabnya lah. Silakan Dr. Dr. unmute. Dr. Nurul, you are mute. Dr. Nurul, you mute tu. Okey, sorry. Okey. Sebenarnya memang buluh ni boleh dijadikan kertas dan teknologi ni dah lama di China. Tetapi kertas yang dihasil daripada buluh ini, dia punya kualitinya tidak boleh dijadikan sebagai kertas tulisan atau kertas yang berkualiti tinggi lah, seperti kertas painting ataupun kertas A4 tulisan tu. Tapi kertas daripada buluh ni boleh digunakan sebagai kertas untuk pembungkusan yang kualitinya agak rendah. Macam tu. So sebenarnya memang buluh ni boleh dijadikan kertas. Cuma kegunaan itu adalah terhad untuk sektor pembungkusan atau packaging. Untuk tisu juga, Doktor? Ya. Okey. Mungkin kan pada pandangan saya, bila kita bincang isu-isu yang pembangunan industri buluh ni, agaknya kita perlu wujudkan Center of Excellence. Maksudnya kalau Sarawak, apa tumpuan dia? Contohnya lah kan, mungkin kalau kita nak kaji semua sekali, buluh memang boleh, aplikasinya banyak. Buluh boleh diaplikasikan industri pembinaan, tekstil, makanan,
apa lagi, macam-macam lah kan. Tapi mungkin tak semua institusi itu boleh buat serba-serbi perkara berkenaan. Mungkin bila kita duduk kemudian nanti, mungkin kita boleh buat macam itulah COE. Contohnya UPM apa, bidang perusahaan kajian dia, FRIM apa, Sarawak apa dan sebagainya. Jadi kita gabungkan tu akan menjadi keunikan dan juga kekuatan negara kita lah untuk mempromosikan industri buluh pada satu masa akan datang nanti. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan, Setia? Okey, soalan yang terakhir kepada FRIM dan juga Jabatan Hutan. Apakah spesies buluh terkini yang telah dikenal pasti bagi tanaman sebagai hutan ladang? Mungkin FRIM dan Jabatan Hutan boleh komen. Boleh, Datuk. Ya. Tuan Moderator dan juga soalan tu. Jadi sebenarnya buat masa sekarang kita belum lagi dapat mengenal pasti mana spesies buluh yang bersesuaian untuk tujuan ladang. Dan kalau mengikut pada pemerhatian kita di plot hutan simpan cebar, itu yang kita boleh lihat observation lah. So spesies yang tumbuh secara baik di Kedah tu adalah spesies buluh semantan. Buluh semantan menunjukkan satu pertumbuhan yang baik di sudut pandangan. Tapi kita tidak boleh buat conclusion lagi lah. Ini in term of observation, Tuan Moderator. Ya. Boleh saya tambah? Tuan Haji? Mungkin kita boleh kongsi di sini tentang spesies buluh yang telah dipilih oleh MTIB untuk ladang. Dan hutan ini di luar hutan kekal. Seperti Datuk tadi beritahu tadi, buluh tidak ditanam di dalam kawasan hutan simpan di luar. Spesies tersebut adalah buluh beting, buluh semantan, buluh beti dan buluh hitam. Setakat ni dua spesies, buluh betung dan beting ikut rekod ni telah ditanam. Manakala untuk buluh semantan dan buluh beti masih dipelihara pada kawasan yang liar. Mungkin ialah kawasan luka dan sebagainya. Dan FRIM kita telah ada buat beberapa kajian tentang sifat buluh. Kalau saya boleh kongsikan, Tuan Haji Mahfar, kita ada contohnya maklumat tentang ketinggian spesies, ketinggian, panjang ruas, diameter dan juga tebal dinding buluh itu sendiri untuk empat spesies, betung, beting, semantan dan beti. Kalau berminat nanti boleh saya sharekan lah maklumat tu detail kat sini. Contoh kalau saya boleh contoh satu, betung ketinggian direkodkan 18 hingga 23 meter. Tinggi buluh ni 18 hingga 23 meter, panjang ruas kira-kira 35 cm, diameter 9 hingga 13 cm diameter buluh. Manakala tebal dinding antara 10 hingga 14 cm. Dan kita juga ada kajian tentang untuk rebung dan buluh, batang buluh lah. Kalau boleh saya kongsikan lagi. Contoh kalau untuk kita ada maklumat untuk 3 spesies setakat ni, betung, beting dan semantan. Kalau betung kira-kira 300 yang tanah 334 pokok per hektar ataupun 330 rumpun per hektar, menghasilkan batang banyak dalam 3,300 per tahun. Banyak tu, 3,300 batang buluh semantan per tahun dalam kawasan 1 hektar 330 rumpun. Dengan rebung sebanyak sekitaran 14 batang rebung. Dan saya katakan tadi, FRIM telah buat kajian sejak 80-an lagi. Kita ada 13 spesies komersial sebenarnya untuk buluh. 13 spesies lah, saya ada maklumat yang detail kat situ. Tetapi telah dipilih 5 tadilah oleh PMTB yang kita boleh komersialkan. Mungkin tak perlu banyak, kita perlukan volume. Dalam industri buluh termasuk perutat kayu, saya maklum isu pertama adalah sumber yang berterusan, bahan mentah yang berterusan. Kalau boleh dengan harga yang minimal lah, harga yang boleh digunakan oleh industri. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ismail. Oleh kerana Tuan Haji Hashim ada urgent assignment lepas ni, mungkin saya ingin bertanya satu soalan last lah untuk Tuan Hashim sebelum pergi assignment yang lain. Ini soalan daripada peserta jugalah. Dia kata salah satu strategi yang diceritakan oleh SADC tadi adalah engineered wood untuk industri perabot. Jadi adakah Sarawak berminat untuk menggunakan engineered wood yang konvensional seperti laminated bambu atau mana-mana engineered wood yang berasaskan buluh? Jadi kita sedia maklumlah engineered wood tu mungkin kita kata glulam, LVL dan sebagainya.
Jadi dan banyak lagi kalau dalam buluh, engineer bambu tu macam-macam jenis lah. Scrimber dan sebagainya kan yang boleh diterokai. Jadi itu soalan lah Tuan Haji daripada peserta kita. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, sebenarnya kita melihat salah satu daripada produk yang sesuai kita bangunkan di Sarawak ataupun di Malaysia adalah engineered wood. Because daripada engineered wood itu nanti kita dapat pecahkan kegunaan akhir ya untuk furniture ataupun untuk structure, building structure dan juga untuk panel, building panel, lantai dan sebagainya. Jadi saya rasa selain daripada produk-produk lain yang boleh kita bangunkan, kerana kita juga mempunyai spesies yang sesuai untuk tujuan ini seperti buluh betung. Jadi kita juga telah membuat beberapa peninjauan untuk tujuan ini dan salah satu daripada industri pemain industri yang bersetuju untuk membangun produk ini telah kita kenal pasti dan kita akan berkolaborasi dengan mereka secara joint venture partner untuk tujuan pengeluaran buluh engineered wood bambu ini nanti. Jadi this is a very potential product lah untuk kita bangunkan Tuan Haji. Dan untuk makluman Tuan Haji, actually sepatutnya saya ada assignment tapi saya dah batalkan. Tak apa, saya boleh stay di sini. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, selanjutnya mungkin sebelum saya pergi round yang kedua ada satu soalan. Jika penanaman buluh di kawasan persendirian, perlukah lesen untuk penubuhannya? Mungkin kita boleh kalau Datuk Zari pun boleh ulas dan juga SDC pun boleh juga ulas. Kalau kawasan persendirian macam mana? Perlu lesen ke untuk tumbuhkan ladang buluh tu? Boleh Datuk Zari respon. Okey. Apa nama Tuan Moderator, kalau ikut dari sudut perundangan, so ladang yang di luar CSK bukanlah di bawah kuasa Jabatan Perhutanan. So mungkin dia akan terletak di bawah kuasa tempatan lah. Dan apa ni dan dia dalam undang-undang kita tiada memerlukan population untuk penubuhan ladang di luar kawasan CSK. Ya. Jadi Tuan Haji, saya nak menambah ya. Ya, silakan. Yang dimaklumkan oleh Datuk tadi. Sarawak juga melihat potensi untuk kita membangun ladang hutan di peringkat komuniti sangat sesuai dan oleh itu sepatutnya kita tidak boleh meletakkan satu barrier untuk kita memperluaskan penglibatan komuniti ini. So kita berpendapat untuk tujuan komuniti, we should give them a free way of planting bambu macam dia nak buat mana-mana ladang lah. Ya? Jadi kalau kita lihat ini salah satu daripada sokongan kita kepada pihak komuniti untuk terlibat sekali di dalam pembangunan ladang buluh ini. Ya. Ya, terima kasih. Tuan Moderator, saya ingin membuat penjelasan sikit. Mungkin penubuhan ladang tidak memerlukan apa-apa kelulusan atau permit daripada Jabatan Perhutanan. Ya. Tapi sekiranya pengusahalan ataupun pengeluaran buluh daripada tanah kerajaan ataupun tanah milik, dia akan terikat di bawah Akta Pertahanan Negara lah. So perlu lesen pemindah dan juga cukai kerajaan. Okey. Terima kasih dengan penjelasan daripada Datuk Zari tadi dan juga Tuan Haji Hashim. Selanjutnya tuan-tuan mungkin kita pergi kepada round yang terakhir untuk forum kita pada pagi ini. Mungkin kita boleh mula ulang semula lah kalau balik yang tadi kita mula dengan Datuk Zari. Mungkin kita beri peluang lah Datuk Zari kalau ikutkan soalannya banyaklah lagi kan dia kata
boleh terangkan berapa kilang permosesan produk buluh di Semenanjung Malaysia, dan juga kalau ikutkan ada juga tanya apakah spesies buluh yang sering dijumpai di dalam hutan simpan dan apakah potensi spesies tersebut yang boleh digunakan oleh pengusaha buluh di Malaysia. Jadi Datuk boleh gabungkanlah semua Datuk, dan apa-apa hasrat daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia berkaitan dengan industri peladangan buluh dan juga pengusaha hasilan buluh daripada hutan asli kita. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Tuan Moderator. So berbalik kepada isu kita itu melestarikan pembangunan industri buluh. So melalui pembentangan daripada ahli panel menunjukkan bahawa potensi yang besar kepada industri buluh terhadap ekonomi dan juga industri perkayuan di negara kita. So jadi persoalan sekarang ini adalah tentang senario sekarang ini kita lihat bahawa industri buluh dan juga pengeluaran buluh daripada kawasan Cheskil agak tidak begitu agresif. Kalau kita lihat rekod yang ada dalam Jabatan Perhutanan yang lesen di bawah lesen industri buluh hanya 11 kilang saja yang dilesenkan di Semenanjung Malaysia, di mana 4 saja yang beroperasi sepenuhnya. Manakala dari sudut pengeluaran lesen pengeluaran buluh daripada natural forest, kita dapati bahawa negeri Pahang dan Perak saja yang aktif dalam mengeluarkan kayu-kayu daripada natural forest lah. Jadi sedangkan kita mempunyai satu stok yang berluas banyak di kawasan hutan simpan kekal dan satu yang menjadi satu resource yang banyak di dalam kawasan hutan kita. Cuma sekarang kita nak pastikan bahawa kayu-kayu ataupun buluh yang dikeluarkan itu adalah berbentuk lestari dan kekekalan kepada environment dan sebagainya. Lepas itu Jabatan Perhutanan telah pun menyediakan satu garis panduan dan dia akan menjadi syarat-syarat lesen kecil bagi pengeluaran buluh pada masa akan datang, dan mungkin akan berkuat kuasa selepas kita dapat feedback daripada kita punya trial project di Perak tentang kaedah tersebut, dan dia akan meluas kepada seluruh negeri lah. Jadi Tuan Moderator, saya ingin tekankan bahawa kita di negara kita sudah ada kriteria dan petunjuk bagi sustainable forest management untuk ladang hutan. So, jadi format tersebut boleh digunakan untuk ladang bambu, di mana semua perladangan buluh di negara kita sama ada di luar HSK ataupun di mana-mana tempat di tanah HSK perlu mematuhi kriteria dan petunjuk sustainable management of bamboo. Jadi Tuan Pengerusi, sebagai harapan kita pada saya, walaupun kita dah mula lama, tetapi bagi memantapkan lagi industri buluh di negara kita, kita perlu ada beberapa petak-petak percubaan dan juga trial plot dan sebagainya. Pertamanya kita kena pastikan bahawa sumber kita mesti dikeluarkan secara lestari yang memenuhi kehendak tempatan dan kehendak antarabangsa, supaya dia tidak menjejaskan program kerajaan dalam menangani berbagai konvensyen termasuk CBD, Ramsar, CITES dan sebagainya. Yang keduanya, pihak industri juga perlu bersedia melengkapkan diri, melengkapkan dia punya strategi, dia punya operation dan sebagainya, barulah industri buluh ni dapat bergerak dengan melancar pada masa akan datang. Jadi saya rasa industri buluh ni akan terus maju, dan kita tidak membuat satu keputusan ataupun ketetapan yang tidak silap kepada masyarakat bagi membantu komuniti negara kita menceburkan diri dalam industri buluh. So saya juga ingin ingatkan bahawa sekiranya industri buluh ni nak mencapai dari tahap kecemerlangan dia, buluh perlulah mengganti sumber kayu gergaji yang sedia ada di negara kita lah. So at least buluh ni bukan saja industri sampingan, hanya keras tangan, anti dan sebagainya, tapi ia lebih kepada main industri kepada resource kayu di negara kita. Jadi kita sedia maklum bahawa tekanan yang kuat daripada berbagai pihak tentang pengeluaran kayu balak di hutan simpan kekal dan juga di kawasan ladang akan
menghadapi masalah dari kekurangan bahan mentah kepada industri kayu. So kita harap industri buruh dapat mengganti kekosongan tersebut bagi menjamin industri perkayuan kita terus maju dan menjuarai tropical forest dalam dunia dan antarabangsa. So itu saja harapan daripada Jabatan Kehutanan dalam forum ini. Terima kasih Tuan Moderator. Ya, terima kasih Datuk. Ada beberapa keyword yang Datuk bagi tadi lah. Satu, peta percubaan yang mungkin kalau mungkin di Semenanjung baru nak buat dan mungkin film dah mulalah dulu. Ada juga peta-peta percubaan. Tapi mungkin Sarawak pun mungkin boleh juga adakan peta-peta percubaan untuk spesies tertentu di Sarawak. Dan satu lagi keyword yang penting untuk kita ambil tindakan adalah persejilan. Persejilan ni memang satu isu baru untuk buloh. Kita dah tahu isu persejilan lama, tapi untuk buloh memang tak terfikir secara serius sebelum ni lah. Mungkin lepas ni kita perlu mengadakan perbincangan lebih teliti dengan lebih terperinci dengan MTCC tentang perkara ini. Dan saya juga suka statement terakhir daripada Datuk tadi. Kalau boleh sumber buloh ni diuruskan secara lestari, harap-harap dia dapat bergantilah kekurangan sumber kayu tu pada masa akan datang. So kebergantungan kita pada hutan asli dapat dikurangkan dan kita dapat memelihara alam sekitar kita. Dan juga dalam masa yang sama, industri perkayuan ataupun industri buloh tu dapat dikekalkan pada masa akan datang. Terima kasih Datuk. Sebenarnya Datuk punya statement tadi membuka minda saya untuk kita bergerak ke arah ada tuju yang lebih serius lah pada masa akan datang. Terima kasih Datuk. Selanjutnya mungkin saya pergi kepada Tuan Haji Hashim oleh kerana agensi kerajaan berkaitan dengan pembangunan industri buloh tadi. Datuk di Semenanjung dari segi peladangan tadi kan. Tuan Haji Hashim boleh rumuskan apa harapan STIDC dan juga Sarawak dalam industri buloh di negara kita ni. Okay, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya harapan kita perlu menerokai way forward untuk industri ini berkembang. So salah satu daripadanya ialah it's just like chicken and egg. So pada masa ini kita tidak ada sumber untuk kita bangunkan industri. So now kita perlu banyak membangun sumber-sumber yang boleh membekalkan buloh untuk industri itu. Kita dah tahu, kita dah banyak buat kajian jenis buloh apa yang sesuai untuk produk apa. So we should not waiting too long to start the industry. So yang itu satu. So we need to start with our ladang buloh yang dipersijilkan immediately. So Sarawak will committed to do that by 2022. We are already starting. But we want to go for commercial in big scale, insyaAllah by next year. Yang kedua, kita melihat, saya setuju dengan Datuk. Actually, the most important product now is engineered bamboo, just like engineered wood. Actually, we don't have big trees, and we are now kita promote ladang hutan. Ladang hutan bentuk kayu dia tidak sama dengan natural timber. So we need to have more engineered wood in order to supplement the permintaan di dalam bangunan, komponen dan sebagainya untuk structure. Begitu juga dengan bambu. Actually, big demand later on will be from construction, building, internal ataupun external. So bamboo product untuk engineered wood is one of the important for future untuk kita bangunkan. Yang kedua, bamboo panel product macam bamboo ply dan juga OSB from bamboo. Actually, this is the area that we should be looking into for future development of our timber industry, bamboo industry. Yang kedua, perkara yang paling penting di sini ialah government just facilitate the industry. So we need to drive the industry to start with all this commercialization.
So kita perlu berkolaborasi dengan pihak industri. So di Sarawak, alhamdulillah kita telah mendapat minat daripada pemain industri berasaskan kayu. Now they go for bamboo. They want to look into bamboo sebagai sumber untuk pulpa dan kertas dan juga tisu paper, dan kita juga melihat kita nak mempromotkan green product. So green product mean kita nak melupuskan penggunaan plastik di dalam penggunaan harian kita. So we should be promoting sumber daripada kayu dan juga bambu untuk kita produce wrapping paper dan juga untuk makanan. Kita nak hapuskan polystyrene sebagai pembungkusan makanan. So we should be promoting those green product. So itu yang ketiga. Yang keempat, policy government. Policy government must be friendly and encourage our industry to develop. So contoh dia, salah satu daripada yang dimaklumkan oleh pihak panel tadi, kita letakkan 20% penggunaan kayu di dalam bangunan kerajaan sebagai permulaan. Dan begitu juga kita boleh meletakkan 20% untuk engineered wood, engineered bamboo di dalam bangunan kita. So in order for us to push this product to the industry, to the government building, kita perlu melihat dari segi dasar kita. Yang kedua, dari segi bylaw kita, building bylaw kita, sama ada bylaw kita sudah menerima atau tidak. So we need to certify our product yang dianggap sebagai produk yang sesuai, yang selamat untuk digunakan sebagai bahan binaan. So if we don't have this policy and we don't have this bylaw, we cannot push this product in our own market, in the government building or in any building. So that is our challenge now. Dan yang terakhir sekali yang saya nak letakkan sebagai satu yang paling strategik yang perlu kita lihat is capacity building. So whether we have people yang knowledgeable to start this project or not. So if we don't have, then we have to look for siapa yang nak kita berkolaborasi. Kalau di dalam negara kita sudah melihat ada kekurangan dari segi capacity building ini. So we have to look for other countries. Contohnya yang sudah banyak menggunakan engineered wood, yang banyak menggunakan engineered bambu di dalam building komponen ini. Jadi ini adalah satu daripada perkara yang perlu kita lihat sebagai satu yang strategik untuk kita membangun industri buluh kita pada masa akan datang. Dan yang terakhir sekali saya nak meletakkan R&D kita. Macam yang dimaklumkan oleh Dr. Mazlina tadi, kita banyak buat R&D pihak universiti, tetapi akhirnya diletak di dalam library. So actually it's not productive at all. So kita dah banyak bincang, kita perlu lihat R&D yang berbentuk aplikasi. So what we do, we apply whatever we have done the research. So terima kasih kepada FRIM banyak membantu STDC ya. Kita buat testing untuk bambu di Sarawak untuk kita produce activated carbon, because we know that activated carbon is one of the important resources untuk kita nak start produk-produk giliran itu. Contoh dia water filter, air filter dan juga untuk kita produce activated rayon untuk tekstil. So yang ini adalah satu daripada objektif kita. Kalau tidak ada application R&D, actually we don't benefit from whatever we have done. So itu saya rasa daripada saya. So kekuatan untuk kita membangun industri bambu adalah sesuatu usaha berkolaborasi. We cannot be doing it in silos. Okay, we have to be in a team. Okay, thank you very much. Ya, terima kasih Tuan Haji dengan rumusan dan harapan tadi.
yang juga sama juga macam Datuk Zari tadi, apapun yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Hashim tadi boleh kita kembangkan untuk kita bincangkan dengan lebih detail lagi lah bila kita laksanakan pelan tindakan industri buluh 2021 hingga 2030. Terima kasih Tuan Haji. Okey, terima kasih. Selanjutnya saya pergi kepada NGO kita lah, Datuk Dr. Mazalina. Apa nama tu? Mungkin boleh cerita sikit juga lah harapan MBS, apa perjuangan MBS dan juga apa pengalaman-pengalaman Datuk dululah sebagai timbalan ketua pengarah FRIM yang boleh diteruskan perjuangannya dalam MBS dalam isu pembangunan industri buluh di negara kita. Silakan Datuk. Terima kasih. Okey. Banyak boleh dirangkumkan, tapi saya suka menonjol ke MBS ya. Misi kita mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran dalam semua bidang. Sekarang kita bercerita tentang industri pembangunan, building, construction. Tapi ada juga industri pemakanan, industri medicine, kosmetik, furniture. Cakut Tuan Haji Bojek Hashim dah cerita tadi, ornamental landscape is a big area kalau kita boleh. So dekat sini juga pihak-pihak yang industri yang memainkan peranan, especially kat nursery. Kita nampak ya nursery naik dengan banyak, tetapi mereka tak tahu sebab pokok buluh ni once dia tanam beratus tahun tau dia duduk kat situ. Jadi untuk menjaga yang mana yang terjual, yang mana yang orang minat, dia kena be up to date dengan kemahuan orang ramai. Craft another thing lah. Jadi kalau kita cuba mencari jalan, Malaysia ni apa bila orang cakap pasal that aspect, dia akan tunjuk ini Malaysia ada. So dekat situ saya suka, saya tahu Taman Botani Putrajaya dah ada, FRIM pun ada tentang germplasm. Ya, germplasm ni maknanya pokok-pokok yang ada 80 spesies ada kat Malaysia. Jadi yang MTIB nak buat ladang mungkin 15 spesies. Okey. Tapi ada yang bermacam-macam rupa. Dekat situlah mana yang kawasan kekal dia boleh adakan this germplasm untuk orang ramai belajar, untuk orang ramai tanam dan sebagainya, untuk dijadikan landscape. Saya syorkan ya dalam webinar kami 2 hari lepas tu, adakan laman buluh di sekolah. Kita didik anak-anak dari kecil lagi tentang buluh. Ya, bukan semua orang kenal sangat buluh. Jadi kita jadikan laman buluh tu, wakafnya buluh, tanam, jadi dia nampak cepatnya macam mana sequestration carbon, macam mana semua tu dia dapat belajar, termasuklah tentang budaya masyarakat, tentang kegunaan buluh seharian. Dan kita banyak ya bidalan, perilaku semua yang berkenaan dengan buluh. Jadi ini menerapkan sayang menjiwai buluh tu dalam diri mereka dan easier to take up as they grow up ya. So ini antara ilmu-ilmu yang perlu kita sampaikan. Memang bekerja 33 tahun ya di FRIM, banyak saya belajar ya, walaupun saya bekerja mengarah pun, tapi belajar pun sama ya. So benda-benda ni tak kecuali lah, dan saya melalui MBS cuba menyampaikan sebanyak mungkin ya, and kami selalu dapat MTIB to support especially aspect training kepada orang. Kami ni rakyat belakang kami ya, ahli-ahli kami terdiri pelbagai-bagai jenis orang. Jadi antaranya pihak industri, bila dia buat sesuatu, apa untungnya, apa saya dapat. Ada tu menanam seronok, exchange, ada tu menjual, ada tu. Jadi banyak urusan ni akan bila kita kata industri, dia melibatkan cerita dollar and cent tu tadi. Ya, kita dah dengar Lestari, kita dah dengar kena ada certification. Jadi sebagai akhir yang ni, potensi buluh ni memanglah sangat-sangat tinggi ya sebagai komoditi, sebab dia sustainable dan sebagainya. Saya nak ceritakan sedikit last kali ni macam mana industri buluh Malaysia ni dilestarikan kepada kita teladani 3 sifat buluh. Buluh ni dia berketahanan, maknanya bila dia tahan, industri ini bertahan, dia memerlukan masa. Sejurus akar dia kukuh, rekod menunjukkan ada yang setinggi 20 meter dalam tempoh 4 bulan. So dalam tempoh 4 tahun, buluh sudah boleh dituai.
Ketahanan dari aspek tindakan. Apabila rhizomnya menular, buluh meneroka dan membesar dengan cepat. So sebagai satu kelompok, buluh mampu menguasai kawasan dengan mudah. Jadi kita kena team up, kita kena berkolaborasi, kita kena ada jaringan untuk mempercepatkan ketahanan kita mengambil tindakan. Dan ketahanan yang terakhir adalah memerlukan adaptasi yang cekap, bend, don't break, ya. Jadi rumpun buluh akan membongkok apabila angin kuat menderu. Buluh itu kuat, memiliki ciri-ciri kekuatan tegangan yang seperti menyaingi keluli, anjalannya, rentangannya, mampatnya tinggi seperti kayu, batu, konkrit. Yang ini membuatkan buluh adalah satu bahan yang sangat menakjubkan. Jadi dengan 3 ciri itu, kita penting ya untuk industri mengadakan asasnya yang cukup kukuh dan kuat, cepat, kuat dengan mengambil tindakan yang segera, kolaborasi, kerjasama, mengadaptasi dengan cekap, tahan dan tanpa putus asa, able to adapt, recreate, determine and resilient. Itu je harapan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Dengan harapan tadi, insyaAllah kita akan macam saya sebut tadi lah, kita akan ambil kira pandangan Datuk tadi untuk pelaksanaan pelan tindakan kita. Okey, selanjutnya selanjutnya saya mungkin minta Dr. Ismail untuk menyampaikan harapan PRIM dalam mungkin kalau PRIM RN. Yep. Boleh saya mohon undur diri sekejap? Kena ni ada perjumpaan. Ya. Boleh, betul. Terima kasih Tuan Hashim. Tuan Hashim. Salam pada semua ahli panel. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Tuan Haji. Kita jumpa lagi. Okey. Ya. Okey, teruskan Dr. Ismail. Mungkin boleh cerita harapan PRIM dan juga R&D lah, khususnya PRIM tak boleh elak daripada R&D kan. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji Mahfaz selaku moderator, selaku penutup. Sebenarnya walaupun bukan bidang kepakaran saya, buluh, saya ada banyak lagi nak kongsi ni dengan peserta lah berkenaan R&D yang kita telah jalankan di peringkat huluan dan hiliran. Tapi tak apa, saya percaya nanti pegawai PRIM akan ada peluang lah akan datang dari forum, webinar dan sebagainya untuk kita berkongsi dengan lebih detail R&D dan perkhidmatan-perkhidmatan yang PRIM laksanakan untuk diambil ataupun dibuat bersama dengan pihak berkepentingan. Saya kira tadi Tuan Haji Hashim beritahu di Sarawak kita bukan hanya ada projek di Semenanjung, tetapi kita juga ada projek di Sarawak dengan pihak pesaka. Dan apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Hashim tadi, saya tengok dalam rekod saya ni, PRIM memang ada laksanakan. Kita ada buat. Justru itu saya memang berjemput kerjasama yang erat daripada pihak industri untuk kita menjalankan kajian yang lebih mendalam. Mungkin sebelum ni, walaupun telah lama, sejak tahun 80-an, jika ada keperluan untuk kajian tambahan, kita boleh buat bersama-sama. Ditambah lagi dengan ada pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia 21-2030 yang dilancarkan oleh Ibu Menteri tadi, saya rasa buluh akan mendapat perhatian lah. Sikit saya nak sentuh lah tadi diterangkan oleh Tuan Haji Hashim, kita dalam rekod ada. Cuma satu, kita sekarang PRIM, kita juga fokus pada nano buluh. Di PRIM kita ada 2-3 pegawai kita yang terlibat dalam penyiapan nano. Bukan buluh sajalah, banyak nano, benda-benda halus ni, tibu belahan kecil. Kita ada 23 pegawai terlibat dalam kajian nano dan buluh tidak terkecuali, kerana buluh berupaya untuk produk-produk buluh dikatakan tadi seperti activated carbon boleh mampu menyerap dengan lebih baik. Jadi sedikit harapan saya, tentunya saya gembira jugalah tadi di bawah pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia, R&D tidak ketinggalan, R&D inovasi. Kita gembira, dan kalau kita nak bersaing di peringkat global, memang R&D kita tidak boleh tinggalkan. Kita perlu membuat satu inovasi yang bagus. Dan saya katakan tadi, PRIM bukan hanya di peringkat kebangsaan, kita juga ada kajian-kajian bersama dengan pihak industri di luar, di China, USA dan juga Australia. Saya dah maklum di sinilah. Jadi kita ada teknologi yang terkini, kita ada PRIM PCS yang boleh menguji kaji produk-produk buluh, kayu dan buluh. Kita boleh tawarkan kepada pihak industri.
Saya kata saya rasa saya ingin mengalu-alukanlah kerjasama yang lebih erat kepada pihak industri, kepada pihak berkepentingan. Saya katakan tadi kita ada galeri buluh dan palma. Tadi Tuan Haji Mahfar beritahu center. Kita sekurang kita ada satu tempat di mana pihak yang berminat boleh datang untuk melihat rekod-rekod buluh, spesimen buluh, produk buluh yang kita ada, yang telah kita dokumentasikan dan kita pamerkan di galeri buluh dan palma di sini. Itu terima kasih Tuan Haji. Saya ucapkan terima kasih atas jemputannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ismail dengan penerangan tadi. InsyaAllah kita akan communicate lagi lah untuk explore apa-apa kerjasama yang boleh dilakukan dalam industri buluh ni. Dan yang terakhir sekali mungkin Dr. Nurul Hisham dari segi capacity building dalam pembangunan yang seperti Tuan Haji Hashim tadi tentang capacity building juga, mungkin ada apa pandangan Dr. Nurul dalam perkara ini dan juga harapan UPM dalam mendidik tenaga kerja terlatih dalam industri buluh ini. Silakan Dr. Nurul. Terima kasih Tuan Haji Mahfar. So bagi saya UPM ni kami menekankan pengukuhan sumber buluh negara melalui peradangan perlu diutamakan dulu. Source of material kena utamakan dulu. Harapan agar misi kelestarian industri buluh Malaysia melalui peradangan buluh dicapai dalam tempoh yang dirancangkan. Sebab kita ada pengalaman lepas. Kita ada pengalaman lepas Malaysia ada 2 buah kilang membuat laminated bambu. Tetapi bila resource tu tak cukup nak support dia punya operasi, so dia cost meningkat. Bila cost dia meningkat, saya pergi ke pameran Green Tech di KLCC. Saya pergi ke company sebut, saya tanya 1 square feet berapa kamu punya laminated board? Dia kata dalam 350 macam tu. Kemudian saya pergi satu booth lagi, is laminated bamboo from China. What is your cost? Dia kata dalam 250 per square feet. Jadi inilah satu masalah kita. Yang saya katakan kita perlukan peradangan supaya bila kita punya sumber banyak dan kita boleh compete dia punya cost tu dengan daripada negara pengeluar besar lah, seperti China. Dan satu lagi seperti yang Menteri kata tadi, we need 1 or 2 product enough that represent Malaysia punya produk. Kalau kita tak boleh nak lawan orang lain, kita kena ada niche kita sendiri. Yang kita kata speciality, our speciality about bamboo product. Itu yang pendapat saya lah. Justru pendidikan berkaitan rantaian nilai sumber bahan mentah gentian yang menguntungkan kepada komuniti dan negara wajar digalakkan dengan maksimum. UPM komited melalui 4 teras utama iaitu pendidikan sains sosial dan teknologi, kemudahan pendidikan kondusif, latihan berterusan dan jaringan komuniti dan industri. Jadi saya mengampak untuk membuat modal insan yang berminat tentang buluh ni, nak latihkan student peringkat degree, master, PhD, nak buat latihan diploma, CJ dalam pemrosesan buluh ni, memerlukan pelibatan banyak pihak dan memerlukan sedikit tenaga lah, kewangan macam MTIB mungkin boleh cooperate dengan UPM untuk buat sijil atau diploma dalam proses buluh dan memberi sikit dana. Sebab dana ni penting. Bagi kami di UPM ni, kami bergantung pada grant kerajaan, FRGS, RGS, BRGS yang satu Malaysia pun minta. Universiti awam minta, universiti swasta minta, ada beratus universiti minta grant yang sama. Jadi bila susah nak dapat menarik perhatian panel untuk luluskan grant tu, jadi itu yang banyak terbantu usaha-usaha kami ni. So kalau harapan saya kalau boleh, MTIP boleh education, kami ada duit ni, kami nak bagi collaboration untuk buat research, untuk sponsor master degree PhD student buat projek bambu. Kami di UPM sangat-sangat mengalukan kerana kami nampak ini saja jalan boleh menarik minat orang menceburi bidang knowledge bambu, mengembangkan industri bambu. Everything is a knowledge now. How many people in Malaysia yang dapat training tentang bamboo processing kat Malaysia ni? Berapa banyak kilang-kilang kita yang ada backgroundnya bambu, kan? Berapa banyak yang tahu tentang bambu ni? Contoh kalau tengok bambu kita di Malaysia ni. Bambu kita di Malaysia ni jenis cluster atau sympodium. Yang tengah-tengah tu dia tua. Yang keluar tu adalah muda, kan? So kita terpaksa korbankan yang muda tu sikit, kan? Untuk ambil yang tua tengah-tengah tu.
Berbanding dengan kalau tengok buluh daripada monopoly China tu yang 45 meter dia naik satu-satu. So senang nak harvest. So banyak isu ini memerlukan kata R&D. R&D dan pembangunan modal insan yang boleh mereka cipta bukan setakat produk, proses penuaian yang paling efisien. Jadi saya sangat setujulah kita memerlukan satu komitmen yang luar biasa lah daripada semua pihak untuk majukan industri buluh di Malaysia ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Nurul dengan harapan tadi. Pun rasa saya betul banyak lagi kerjasama yang boleh dilakukan dalam pembangunan kapasiti tadi ataupun R&D di antara MTAB ataupun institusi yang berkaitan dengan UPM, PRIM dan sebagainya. InsyaAllah kita satu masa kita akan duduk sekali lagi untuk kita discuss dengan lebih terperinci tentang perkara ini. Mungkin satu lagi keyword daripada Dr. Nurul tadi, mungkin kita boleh buat short courses persijilan, sijil dalam bidang tertentu dalam buluh kan, yang boleh kita train untuk generasi muda kita. InsyaAllah kita akan perkai perkara tersebut pada masa-masa akan datang. Jadi terima kasih semua kepada kita punya ahli panel dalam forum kita pada pagi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Yang Bahagia Datuk Haji Zahri bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah JPSM, Dr. Ismail bin Najib Falan, KP FRIM, dan juga Tuan Haji Hashim bin Najib Mojid, Pengurus Besar STIDC, Dr. Nurul Hisham bin Hamid daripada Fakulti Perhutanan dalam sekitar Universiti Putra Malaysia, dan juga Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Mazlina Haji Mansur MBS. Jadi nak bagi cenderamata tak ada universiti, kita online. Kalau ada pun cenderamata nanti kita hantarlah ke pejabat. Cenderamata kena pastikan ada cenderamata daripada buluh, dan jangan lupa juga moderator lah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua panelis dan juga peserta. Kita masih dapat mengekalkan lebih kurang lebih daripada 200 peserta lah sampai ke masa ini. Jadi saya serahkan semula kepada Ashraf untuk atur cara selanjutnya. Terima kasih Ashraf. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita dan yang terutamanya kita punya moderator kita, Tuan KP kita, Tuan Haji Mahfah, dan dia telah pun orang kata berjayakan forum kita. Dan pastinya bila mereka-mereka yang ahli di dalam bidangnya berkongsi, setiap daripada poin-poin yang dilontarkan oleh para panel yang lain juga dapat disambut dengan pelbagai orang kata input-input yang terbaik daripada panel-panel yang lain. Dia macam ada connection each other. So insyaAllah kita mendoakan agar segala yang telah pun dikongsikan dalam tajuk kita pada hari ini, forum kita Kelestarian Industri Buluh di Malaysia ini, akan terus direalisasikan, dan dapatan-dapatan yang akan didapati selepas ini adalah dapatan-dapatan yang akan membawa industri buluh ke persada dunia insya-Allah. Dan lepas ni macam mana ada poin yang dikongsikan tadi, jadikan Malaysia ni ada produk yang khas, orang sebut that is Malaysia, orang tahu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah untuk perasmian kita di awal tadi, dan juga forum kita yang telah pun dijayakan sebentar tadi oleh para panel-panel jemputan kita, yang mana moderatornya iaitu Tuan KP kita, iaitu Tuan Haji Mahfah Atan, juga ahli-ahli panel kita yang bersama tadi, Yang Bahagia Datuk Haji Zahri, yang berbahagia Dr. Ismail, yang berbahagia Tuan Haji Hashim, yang juga yang bersama dengan kita Dr. Nurul Hisham, dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Mazlina Mansur, yang bersama dengan kita berkongsi pelbagai info, pelbagai dapatan dan juga pandangan yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada kita dan kepada mereka-mereka pemain-pemain industri buluh di luar sana. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan kita dalam program kita pada pagi ini, saya ingin kongsikan juga di mana masih lagi berjalan seperti biasa program-program kita, yang mana masih lagi ada yang berterusan dan juga yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Antaranya yang masih lagi berlangsung, kita ada pertandingan-pertandingan seperti bercoran, kita ada pertandingan mewarna yang disertai oleh anak-anak kita, dan juga walaupun dalam keadaan virtual
virtual, tapi pastinya ianya tetap meriah seperti mana dahulu. So, dan jangan lupa untuk setiap posting-posting, mungkin ada panel-panel kita ataupun mereka-mereka yang menyaksikan kita punya live di Facebook dan juga di YouTube ini, kalau ada yang screen capture, jangan lupa untuk letakkan hashtag Plan Bamboo. Kerana kita lepas ni kita nak, kalau boleh, bila kita tekan hashtag Plan Bamboo ni, akan ramai, akan banyak kita dapat lihat perkongsian-perkongsian berkaitan dengan Plan Bamboo. Kita viralkan dan kita trendingkan Plan Bamboo punya hashtag ini. Moga-moga dia akan menjadi satu hashtag yang trending sebaris dengan hiburan-hiburan yang biasa. Tapi ini inovasi yang terbaik daripada Malaysia, insyaAllah. So kepada semua, teruskan bersama dan teruskan menjadikan industri buluh ini adalah industri yang kita akan jadikan satu keutamaan untuk kita bangunkan di Malaysia. Dan pada minggu hadapan, insyaAllah pada 28 dan 29 kita ada webinar. So kepada peserta-peserta yang mungkin bersama pada hari ini juga akan bersama dalam webinar yang akan datang, moga-moga kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Tuan Haji Mahfaz dan juga semua ahli panel kita yang bersama. Terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih kepada tim MTIB yang bekerjasama dengan sangat erat untuk menjayakan World Bamboo Day. Kita punya ketua kita iaitu Encik Zamak yang telah pun bersama-sama menggembling segala-galanya untuk menjadikan ini realiti. So insyaAllah, kepada semua teruskan bersama, moga-moga ada rezeki, ada jodoh dan pertemuan. Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang baik. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.